Soalan yang ditanyakan kepada ChatGPT. Terdapat dua aspek dalam persoalan yang ditanyakan kepada ChatGPT. Bagi aspek sosial, soalan pertama, apakah impak sosial dan ekonomi dari struktur rasisme sistematik dalam masyarakat? Kami memilih soalan tersebut kerana rasisme menyebabkan wujudnya diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam aspek sosial dan ekonomi. Soalan kedua, bagaimana sejarah rasisme membentuk perkembangan positif sosial dalam masyarakat? Soalan ini dipilih kerana melalui sejarah rasisme, masyarakat dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan bekerjasama menuju ke arah kebijaksanaan yang lebih baik dan mencapai nilai toleransi. Bagi aspek etika dan peradaban pula, soalan pertama, bagaimana nilai-nilai etika dapat membentuk pandangan terhadap rasisme dalam suatu masyarakat? Kami memilih soalan tersebut kerana nilai-nilai etika dapat merangsang kesedaran rasional dan mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan sikap atau tindakan yang mungkin dikategorikan sebagai rasisme. Soalan kedua pula, bagaimana etika dapat membimbing dan membentuk tanggungjawab pemimpin dalam menangani isu-isu rasisme? Tujuan kami memilih soalan ini adalah kerana pemimpin dapat mengambil pendekatan proaktif terhadap konflik rasional, menjaga hak asasi masyarakat dan menuju perdamaian negara. Tema 1. Sosial. Apakah impak sosial dan ekonomi dari struktur rasisme sistematik dalam masyarakat? Menurut jawapan yang telah diajukan kepada ChatGPT, dibuktikan benar bahawa rasisme sistematik adalah bentuk diskriminasi sistematik yang ditanamkan dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Impaknya yang luas mempengaruhi kehidupan harian individu dan kelompok tertentu. Antara impak sosial dari struktur rasisme sistematik ialah ketidaksetaraan dan diskriminasi dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan dan layanan kesihatan. Impak sosial seterusnya ialah stres dan kesihatan mental. Peningkatan risiko stres dan masalah kesihatan mental kerana pengalaman diskriminasi berulang. Selain itu, impak ekonomi dari struktur rasisme sistematik ialah ketidaksetaraan ekonomi. Dasar ekonomi yang rendah bagi kelompok rasisme dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan dan peluang ekonomi. Soalan seterusnya ialah bagaimana sejarah rasisme membentuk perkembangan positif sosial dalam masyarakat. Seterusnya, kami bersetuju jawapan ChatGPT bahawa sejarah rasisme membentuk perkembangan sosial positif dalam masyarakat dengan peningkatan kesedaran dan pendidikan. Terdapat juga perkara lain yang terlibat seperti perjuangan hak asasi manusia, multikulturalisme, keterlibatan masyarakat dan perkembangan kebijakan anti-diskriminasi. Berdasarkan ChatGPT, perlawanan rasisme telah meningkatkan kesedaran pemahaman agama masyarakat. Dari satu lain pula, terdapat juga dalam karya-karya seperti buku yang mengetengahkan perkara sedemikian. Merujuk buku Malaysian History, Textbook and the Discourse of Ketuhanan Melayu yang diterbitkan oleh Helen Ting telah mengujarkan isi kandungan buku teks sejarah sungguh tebal yang melibatkan tentang Ketuhanan Melayu. Bagi aspek etika dan peradaban pula, soalan yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai etika dapat membentuk pandangan terhadap rasisme dalam suatu masyarakat. Menurut jawapan daripada ChatGPT mengatakan benar bahawa nilai-nilai etika dapat membentuk pandangan terhadap rasisme dalam suatu masyarakat adalah dengan meningkatkan prinsip keserataan. Etika keserataan menekankan bahawa setiap individu memiliki nilai yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, asal usul dan sebagainya. Nilai-nilai etika ini dapat membentuk pandangan bahawa rasisme adalah tidak etis kerana bertentangan dengan prinsip keserataan. Jawapan ini bertepatan dengan laporan berita harian pada 2023 iaitu satu kajian dijalankan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO yang mendapati bahawa anggaran sebanyak 64% individu yang pernah mengalami diskriminasi dalam tempoh 12 bulan. Hal ini telah membuktikan bahawa dengan meningkatkan prinsip keserataan dapat membentuk nilai-nilai etika terhadap rasisme dalam pandangan suatu masyarakat.
Seterusnya, berdasarkan jawapan yang telah dicadangkan oleh ChatGPT berkaitan bagaimana etika dapat membimbing dan membentuk tanggungjawab pemimpin dalam menangani isu-isu rasism, ialah empati dan keterbukaan pemimpin. Idea ini merangkumi dua aspek iaitu prinsip dan implementasi. Prinsip menerangkan bahawa pemimpin harus memahami pengalaman dan perspektif orang-orang yang mungkin berbeza secara ros. Implementasi pula bermaksud melaksanakan dialog terbuka, mendengarkan dengan empati dan menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk berbicara tentang isu-isu rasism. Melalui berita harian, persaingan politik yang sihat akan melahirkan sisi terbaik setiap pemimpin. Selanjutnya, urusan rakyat didahulukan. Apabila dalam politik, wujud kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Ini menggambarkan amalan budaya politik sihat. Ini bermaksud ruang untuk bekerjasama dan menyelesaikan konflik sentiasa terbuka. Namun, menjadi masalah apabila lawan dijadikan musuh. Pemikiran sebegini menyebabkan apa juga usaha kebaikan akan dimonopoli dan orang lain dilabelkan jahat. Konflik ditimbulkan menyebabkan pemimpin terlalu sibuk menguruskan hal dalaman daripada usaha membangunkan rakyat dan negara. Seterusnya, melambatkan proses kemajuan negara. Kajian ini memberikan rumusan mengenai rasism dalam kerangka sosial dengan pembinaan etika dan peradaban. Tema pertama merangkumi struktur rasism memberikan impak yang merugikan seperti diskriminasi, stres dan masalah ekonomi. Tema kedua pula menekankan etika keserataan di mana setiap individu dihargai dengan nilai yang sama. Pentingnya keterbukaan pemimpin dalam menangani rasism juga ditekankan dalam tema yang kedua. Natijah daripada menganalisis kedua-dua tema ini, kami dapat mengemukakan beberapa cadangan. Analisis pada tema pertama menghasilkan cadangan untuk masyarakat lebih memahami dan menghargai kepelbagaian kaum di Malaysia. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan undang-undang yang tegas dan adil terhadap jenayah rasism. Dalam tema kedua pula, kami bercadangkan bahawa pemerintah harus menjalankan kempen kesedaran masyarakat untuk mengubah persepsi dan meningkatkan toleransi antara kaum serta mempromosikan dialog antara agama dan budaya bagi meningkatkan pemahaman masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Abang, nak tengok magic tak? Boleh. Okay, first abang buat macam ni. Macam ni. Okay. Oh, nampak India je tutup hidung